Nomad adalah salah satu eSIM perjalanan yang paling mudah dibeli, tetapi mudah tidak bermakna ia sesuai untuk setiap perjalanan. Ini bergantung pada perjalanan lebih daripada kebanyakan yang lain. Sebelum Anda bayar, ada 3 perkara yang perlu Anda tahu. Bagaimana liputan Nomad sebenarnya berfungsi? Apa yang perkataan tanpa had benar-benar bermaksud di sini? Dan satu kesilapan semasa pembayaran yang boleh hilangkan diskaun Anda. Pendedahan ringkas. Setengah pautan di bawah adalah pautan afiliasi. Saya mungkin dapat komisen jika Anda beli melaluinya tanpa kos tambahan kepada Anda. Itu tidak mengubah matlamat di sini. Sama ada Nomad sesuai untuk perjalanan Anda. Menjelang akhir ulasan ini, Anda akan tahu bagaimana perkhidmatan ini sebenarnya berfungsi. Anda akan tahu apa yang perlu diperiksa sebelum memilih pelan dan Anda akan tahu had-had yang perlu difahami oleh pembeli. Yang paling penting, siapa yang patut beli Nomad dan siapa yang patut cari tempat lain. Dan ikhtisar untuk bahagian pembayaran hampir di penghujung. Ada satu perkara yang Anda nak semak sebelum tekan bayar. Pertama, idea asasnya mudah. Nomad menjual pelan eSIM prabayar untuk perjalanan yang meliputi lebih 200 destinasi. Ada pelan tempatan untuk satu negara dan pelan serantau yang meliputi satu kawasan penuh. Anda pilih negara ataupun rantau yang Anda ingin lawati, kemudian pilih berapa banyak data yang Anda nak dan berapa hari Anda perlukan. Beli pelan tu dan eSIM akan terus dipasang pada telefon Anda. Aplikasi ini menawarkan pemasangan satu ketukan atau kod QR. Mana-mana cara pun, ambil masa beberapa minit sahaja, tak payah pergi kedai. Anda tengok skrin kemajuan dan kemudian ia sudah ada dalam telefon. Salah satu kelebihan terbesar ialah Anda tak perlu tanggalkan SIM biasa Anda. SIM utama Anda kekal dalam telefon dengan nombor Anda sendiri. Anda hanya tetapkan talian Nomad sebagai talian yang digunakan untuk data mudah alih. Itulah detail yang selalu tersalah buat dan sebab itulah data mereka tak bersambung. Kemudian hidupkan data mudah alih dan penghijrahan data untuk eSIM tu. Penghijrahan bunyi mahal, tapi di sini ia cuma cara eSIM menyambung ke rangkaian tempatan. Jadi bila dah mendarat, tukar ke talian data Nomad dan Anda terus dalam talian. Tapi satu syarat, pastikan telefon Anda menyokong eSIM sebelum beli. Tapi di sinilah ulasan eSIM mula mengelirukan. Ujian kelajuan yang bagus di satu bandar tidak membuktikan apa-apa tentang perjalanan Anda. Nomad tidak mengendalikan menara sendiri. Ia bersambung melalui rangkaian tempatan yang disokong. Jadi apa yang Anda dapat bergantung pada destinasi dan rangkaian dalam pelan tu. Ia juga bergantung pada kesesakan rangkaian dan peranti Anda. Jadi daripada tanya adakah Nomad laju, tanya soalan yang lebih baik. Rangkaian mana yang digunakan pelan ini di tempat yang saya nak pergi? Dan inilah berita baiknya. Nomad jawab tu terus pada halamannya. Buka destinasi yang Anda nak pergi dan baca baris di atas pelan-pelan tu. Pada halaman Jepun tertulis Nomad sambungkan Anda ke KDDL atau SoftBank. Itulah baris yang perlu dicari dan ia ambil dalam 10 saat je untuk semak. Jika telefon dan rangkaian tempatan menyokongnya, Nomad tawarkan 4G dan 5G. Hotspot dan tethering disokong, jadi laptop boleh guna pelan yang sama. Tapi tiada satu nombor kelajuan global yang betul-betul menggambarkan setiap pelan Nomad. Ni bahagian yang saya cadangkan semak betul-betul kalau Anda guna banyak data. Pelan tanpa had. Tanpa had kedengaran macam data laju penuh sepanjang hari tanpa perlu fikir. Tapi itulah tidak semestinya apa yang dimaksudkan. Pelan tanpa had Nomad beroperasi di bawah dasar penggunaan saksama yang tertulis dalam butiran pelan. Dalam pelan ini, lepas 2 GB sehari, kelajuan Anda akan dihadkan kepada 512 kilobit. Ia dikatakan akan berlangsung 24 jam paling lama sebelum kelajuan penuh kembali. Jadi jangan pilih pelan tanpa had semata-mata sebab perkataan tanpa had tu. Buka butiran pelan dan baca allowance harian sebelum Anda beli. Dan selagi Anda dah buka, tengok sekali tempoh sah dan pengaktifan. Untuk kebanyakan pelan, Anda boleh beli dan pasang eSIM sebelum perjalanan. Ia ada di sana, belum bermula lagi dan masa tidak berjalan sehingga ia bersambung. Nomad bagi Anda 60 hari untuk aktifkan pelan standard selepas Anda beli. Biarkan lebih lama dan ia akan aktif sendiri pada hari ke-60, sama ada Anda berjalan atau tidak. Thailand adalah pengecualian yang perlu Anda tahu. Plan Thailand Nomad adalah istimewa. Ia akan aktif sebaik sahaja Anda memasangnya. Jadi pasang plan Thailand selepas Anda mendarat, bukan seminggu sebelum Anda terbang. Ada satu sebab lagi untuk baca butiran plan sebelum Anda aktifkan apa-apa. Bayaran balik. Nomad minta permintaan bayaran balik dalam masa 30 hari dari tarikh pembelian. Jika Anda belum pasang eSIM dan belum aktifkan plan, ia boleh dibayar balik sepenuhnya. Sebaik plan diaktifkan, Nomad kata bayaran balik penuh tidak lagi dijamin. Dan ada plan yang langsung tidak boleh dibayar balik. Semua plan tanpa had, plan Thailand 90 GB, plan suara UK dan pas Eropah Nomad.
Ada satu syarat lagi, dan ia penting untuk kod diskaun dalam video ini. Jika Anda beli dengan kod diskaun, plan tidak boleh dibayar balik sebaik ia dipasang atau diaktifkan. Jadi kalau bayaran balik penting untuk Anda, semak dulu sebelum Anda pilih, bukan selepas Anda mendarat. Jadi Nomad ni sesuai untuk siapa sebenarnya? Paling sesuai untuk pengembara yang utamakan kemudahan daripada berjimat. Anda mahu isu internet selesai sebelum bertolak. Anda mahu kekalkan SIM biasa dan nombor sendiri. Anda mahu data prabayar tanpa cari kedai telefon selepas mendarat. Mungkin Anda ke beberapa negara dan satu pelan serantau lebih baik. Atau perlu sokongan hotspot untuk laptop atau tablet Anda. Dalam situasi itu, cara kerjanya memang menarik. Pilih pelan, pasang, tiba dan terus sambung. Tapi bandingkan pilihan lain jika perlu nombor tempatan dan panggilan. Jangan anggap semua pelan ada. Butiran pelan ini kata data sahaja, tiada panggilan atau teks. Bandingkan juga jika Anda guna banyak data laju setiap hari. Atau jika Anda tinggal di satu negara berbulan-bulan, bukan minggu. Atau jika pelan itu tak guna rangkaian yang Anda mahu di destinasi. Ingat, pembekal eSIM terbaik dan plan terbaik untuk perjalanan kita adalah dua soalan berbeza. Soalan kedua tu lebih penting. Sekarang sebelum keputusan muktamad, jom tengok butiran check out yang aku janji tadi. Pilih plan yang betul tu baru separuh kerja je. Kena juga semak diskaun sebelum bayar. Ni senarai semak 6 perkara yang aku guna sebelum beli mana-mana plan Nomad. 1. Keserasian. Pastikan telefon yang kau bawa tu menyokong eSIM. 2. Destinasi. Sahkan plan tu memang meliputi semua negara yang kau perlukan. 3. Rangkaian. Semak rangkaian tempatan mana yang disenaraikan untuk destinasi tu. 4. Data. Tentukan sama ada plan tetap mencukupi atau engkau betul-betul perlu unlimited. Kalau pilih unlimited, baca dulu polisi penggunaan sewajarnya. 5. Peraturan pengaktifan dan bayaran balik. Terutama kalau beli awal berminggu-minggu atau beli plan Thailand tu. Dan 6. Kelayakan promo. Peraturan promo Nomad mengecualikan beberapa kategori dan semuanya tertera dalam app. Pelan yang sudah dalam jualan, pelan bawah $1, pelan tanpa had, data tambahan dan tawaran Thailand tertentu. Anda boleh tengok kat halaman kedai. Ada pelan yang dah ada tag on sale. Jadi jangan pilih pelan yang lebih teruk semata-mata sebab nak guna kupon tu. Pilih pelan yang betul dulu, baru tengok sama ada diskaun tu berkenaan atau tidak. Jadi, adakah Nomad eSIM berbaloi? Untuk pengembara yang sesuai, ya. Nomad paling bagus bila anda nak data prepaid mudah di negara lain. Liputan luas, pelan serantau, pemasangan mudah dan sokongan hotspot menjadikannya praktikal. Tapi saya tak kata ia pilihan terbaik untuk semua perjalanan. Prestasi rangkaian bergantung pada destinasi setiap kali. Pelan tanpa had perlu semak polisi penggunaan adil mereka. Peraturan pengaktifan dan bayaran balik berbeza mengikut pelan. Dan kalau anda perlukan talian tempatan ataupun data harian yang besar, ada pilihan lain yang lebih sesuai. Jadi kesimpulan saya mudah. Beli Nomad kerana kemudahannya, tapi pilih pelan yang sesuai, bukan sekadar nama jenama. Kalau dah semak senarai itu dan Nomad sesuai untuk perjalanan kamu, link saya ada di bawah. Pilih plan yang betul-betul sesuai dengan perjalanan kamu, pas tu pergi ke halaman checkout. Di sebelah kanan, kamu akan jumpa kotak kod promo. Type checklist 10, pas tu tekan apply. Sekarang tengok ni, sebab inilah inti pati video ni. Batch tu tunjuk 10% dan tulisan bawahnya cakap 15%. Tapi yang sebenarnya ditolak masa checkout adalah 8%. Sebodal jadi 9.20. Dan itulah angka yang sebenar. Jadi jangan percaya batch tu. Baca jumlah totalnya. Satu lagi, masukkan kod tu sebelum kamu selesaikan pembelian. Nomad kata, kod promo tak boleh digunakan pada pembelian yang dah pun dibayar. Dan kod promo biasanya hanya boleh digunakan sekali per akaun, melainkan terma sendirinya kata lain. Cara kerjanya sama je dalam app. Diskaun mesti kelihatan dulu sebelum kamu sahkan. Jadi guna link kat bawah tu. Pilih plan yang sesuai dengan perjalanan kamu dan masukkan checklist 10. Pastikan kamu nampak diskaun tu pada jumlah total sebelum bayar. Selamat jalan.